Maknanya apa? Begitulah kita. Kita kena ada hakikat, iaitu kita kena faham apa itu hakikat. Kita kena ada syariat, iaitu kita kena faham apa itu syariat. Pada syariat kita kata kita ada kuasa milih. Pada hakikat kuasa pilih itu pun tak ada. Kita hanyalah menjalani takdir Allah. Baik, habis. Kita teruskan di bawah ni. Adakah Allah Ta'ala juga menggerakkan perbuatan yang jahat atau yang baik sahaja? Yang dia baik itu tak betul. Bawa Ali Hamzah Yaka potong. Bawa Ali Hamzah Yaka. Dia baik. Bawa Ali Hamzah Yaka. Itu dia dibayar. Bawa Ali Yaka dibayar. Bawa Ali Hamzah Yaka baik. Baik, dia tanya, adakah Allah Ta'ala juga menggerakkan perbuatan yang jahat atau yang baik sahaja? Baik, jawapan dia. Dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, wajib beriktikad yang baik. Itu yang baik, bukan yang baik. Baik Hamzah Yaka. Betul kan? Yang baik dan yang jahat adalah daripada Allah Ta'ala. Ta'in alif. Tetapi sebagai adab, ini sebagai adab kita dengan Allah, hendaklah membahasakan yang baik dari Allah dan yang jahat adalah dari kejahatan hawa nafsu sendiri. Jadi di sini kena faham oleh dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, wajib kita beriktikad yang baik dan yang jahat semuanya dari Allah. Tapi perbuatan yang jahat kita bahasakan dari nafsu kita, kerana ada dengan Allah. Yang baik kita kata dari Allah. Contohnya kita solat kita kata dari Allah. Kalau kita tak solat, kita kata itu jahat nafsu kita. Sebagai adab dengan Allah. Faham? Pada hakikat, baik dan jahat dari Allah. Pada syariat yang baik kita kata dari Allah. Yang jahat itu dari nafsu kita. Itu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun kaum Mu'tazilah, dia kata yang baik dari Allah, yang jahat kita sendiri, tak sangkut dengan Allah. Itu Mu'tazilah Qudraiyah. Satu lagi Mu'tazilah Jabariyah. Mu'tazilah Jabariyah dia kata baik dan jahat semua dari Allah. Jadi Mu'tazilah Qadariyah ni dia cuma pakai hakikat tapi tak pakai syariat. Mu'tazilah Qadariyah pula dia pakai syariat tak pakai hakikat. Maka yang pakai syariat tak pakai hakikat, maka itu fasik. Yang pakai hakikat tak pakai syariat itu zindiq. Yang pakai hakikat dan syariat itulah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar-benar i'tiqad. Seperti rukun iman ke-6 menyebutkan, wa bil qadri wasyarri minallahi ta'ala. Dan wajib, maksudnya apa? Dan percaya kepada qadar. Ada jatuh tu. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala.
jatuh, wabil qadri khairihi jatuh, tulis khairi. Dan percaya kepada takdir baik dan takdir jahat hakikatnya dari Allah Ta'ala. Ini rukun iman yang ke-6. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? Nah, rukun iman yang ke-6 pada percaya kepada qada dan qadar. Itulah dikatakan wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Percaya ya, kebaikan dan kejahatan itu semuanya dari Allah Ta'ala. Allah yang menentukan kebaikan, Allah yang menentukan kejahatan. Allah yang menggerakkan kebaikan, Allah yang menentukan kejahatan, Allah yang menggerakkan kejahatan. Baik wa Allah, jahat wa Allah. Hakikatnya itu. Baik. Artinya dan wajib percaya dengan qadar kebaikan dan kejahatan itu daripada Allah. Firman Allah Ta'ala, zahar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydiyan nasi liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Surah Ar-Rum ayat 41. Telah timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Yang timbulnya yang demikian itu kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali, yakni insaf dan taubat. Hikmah Allah jadikan kejahatan, umpamanya kita tengok macam bisa ular. Bisa ular tedung ni boleh mematikan. Ular tedung kalau patuk orang, kita bunuh ular tu, kemudian kita ikat. Kalau kena patuk kaki, kita ikat dekat betis dia, supaya bisa dengan naik jalan sampai ke jantung. Kemudian kita pergi hospital. Apa doktor buat? Doktor akan suntik penawar bagi melawan bisa ular tu, yang dia ambil daripada bisa ular juga. Bisa ular ni laku jual, digunakan oleh doktor untuk melawan bisa ular yang lain yang mematuk manusia. Jadi itu hikmahnya ada ular, kita tengok. Walaupun dia tu bisa boleh membunuh, tapi di sebaliknya dia juga penawar. Hikmah Allah jadikan kejahatan. Ya. Contohnya seperti orang naik motor. Dia bawa motor, dia tunggang motor pro, dia beli motor besar. Orang tu beli kat dia motor besar, kosong je motor. Rom-rom dia tu patah kaki, patah tengkuk, masuk hospital, gantung kaki, gantung tangan, kodok tak ada boleh. Orang kali berbulan, bahkan kadang-kadang bertahun dulu ke hospital. Bila dia dah sembuh, dia balik, dia pun rasa bersalah pada diri dia sendiri. Sebab aku bodoh lah, dia kata. Aku accident. Kalau lah aku bawa motor tu slow-slow, tentu tak jadi macam ni. Orang kaki pun tak boleh pakai, kena potong hidung lah sebelah, bukan patah lagi lah. Maka asbab daripada
dia duk naik motor jadi mak bapak, jadi putus kaki dia menyesal, lalu dia bertaubat dan beramal dengan amal yang soleh kalau dia ada akal. Tapi kalau orang yang tak ada akal ni, walau berkali-kali mendapat pengajaran dari Allah, dia tetap tidak mengambil pengajaran. Sami'na wa asayna. Kami dengar, tapi kami asayna, engkar. Kami dengar, tapi kami engkar. Kebanyakannya macam tu dia tak boleh ambil pengajaran dari apa yang berlaku. Tapi kalau dia ambil pengajaran, itulah hikmah Allah jadikan kemalangan dan sebagainya agar dapat diambil pengajaran oleh orang yang nak mengambil pengajaran. Kadang-kadang bukan orang yang kenal tu yang ambil pengajaran, orang yang tengok tu pula yang ambil pengajaran. Baik. Ayat ini selain menceritakan azab ain zal alif ba, bukan ain zain. Ain zal alif ba, azabun. Ayat ini selain menceritakan azab, ia juga menunjukkan ayat adab, iaitu perbuatan yang kedua tu betul, iaitu perbuatan buruk dibahasakan kepada kejahatan awal nafsu. Bila kata apa? Bima kasabat aydiyan nas, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Bima kasabat aydiyan nas itu maknanya ialah ayat syariat, nak menyatakan syariat sebagai adab kita dengan Allah. Firman Allah Ta'ala lagi, alladhi khalaqani fahuwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fahuwa yashfin. Ini kata Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara ayat 79. Nabi Ibrahim kata apa? Alladhi khalaqani, dia yang telah menjadikan daku, wa huwa yahdi, dan dia pula yang memberikan aku petunjuk, walladhi huwa yut'imuni, dan dia yang memberiku makan dan memberiku minum, wa yasqi, dan memberi aku minum, wa idza maritu, dan apabila aku sakit, wa huwa yashfin, dialah yang menyembuhkan aku. Dia tak kata dan apabila dia memberiku sakit, dia kata dan apabila aku sakit dia tak kata Allah. Nampak tak? Jadi kalau kita sakit, jangan kata sakit pun dari Allah juga, macam mana. Tak boleh, jahat ada. Lalu kita dengar lagu tu kan, tengok Nabi Ibrahim dia kata, wa idza maritu, dan apabila aku sakit, wa huwa yashfi, maka dialah yang menyembuhkan. Jadi kalau kita sakit, jangan kata sakit ni pun dari Allah. Jangan warong sangat, jangan katalah dari Allah. Benda yang nafsu tak suka, jangan kata dari Allah, jadi biadab. Yang nafsu kita suka apa dia? Makan, minum. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqi. Yang kita suka apa dia? Petunjuk. Allazi khalaqani fa huwa yahdi. Apa yang kita suka? Sembuh dari penyakit, fa huwa yashfi. Yang kita tak suka apa? Sakit. Maritu, aku sakit. Nampak? Lepas tu kalau kita sakit, jumpa orang sakit, jangan kata tu dari Allah, jadi biadab. Habis nak kata apa? Kalau kita ziarah orang sakit, habaq dia, kata Allah sayang dia, dah cukup.
Bila kita sakit, tanda Allah sayang. Jangan kata Allah yang beri, tak boleh dah, tak ada. Batu kena ngaji tauhid. Baik, ayat ini mengisahkan Nabi Ibrahim syuhudnya kepada Allah, yakni rasaan hatinya kepada Allah. Dia membahasakan, itu bukan membahaskan. Dia membahasakan segala kebaikan adalah daripada Allah. Segala kebaikan tu. Dia tak betul. Kaf, ba, alif, hamzah, ya, kaf, nun, kebaikan. Segala kebaikan adalah daripada Allah. Sakit pula dia membahasakan kepada dirinya sendiri sebagai adab. Kerana sakit itu perkara yang tidak baik, yang tak disukai oleh nafsu. Firman Allah Ta'ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. As-Saffat ayat 96. Artinya, dialah Allah yang menjadikan kamu dan sekalian pekerjaan kamu. Ayat ini pula menunjukkan hakikat sekalian tu. Bukan sekalian itu. Ayat ini pula menunjukkan hakikat sekalian itu. Nun tu bukan ta, itu kan nun. Hakikat sekalian perbuatan yang terbit di alam ini adalah perbuatan Allah pada hakikatnya. Baik, kita berhenti situ. Kemudian katanya hikmah Allah Ta'ala jadikan kejahatan. Sambung minggu depan. Nak baca soalan. Apa dia tanya? Dia tanya apa? Baik, dia tanya, bolehkah seseorang itu tidur dulu baru buat tarawih tengah malam? Ada had masakah melakukan tarawih? Baik. Solat tarawih ni hendaklah dilakukan selepas solat fardu isya. Walaupun fardu isya dah masuk, tapi belum buat isya, terus buat tarawih tak sah. Jadi kalau dia buat isya, lepas tu dia tidur, dia bangun tengah malam, baru bangun buat tarawih, ya boleh. Boleh saja. Tapi menyalahi yang aula. Yang aulanya lepas isya, terus buat tarawih. Lepas tu tidur. Lepas tu bangun, sembahyang tahajud dan sebagainya, akhir sekali baru buat witir. Tapi kita sambung terus, lepas terus buat witir. Pasal apa? Pasal sehari bangun sahur, tak mau dah sembahyang apa-apa. Tapi bagi orang yang nak bangun sembahyang tahajud dan sebagainya, ya, bolehlah dia tak buat witir dulu. Lepas tarawih, dia balik tidur sambil dia bangun malam. Ya, habis mau solat malam, dia akhir dengan witir. Tapi kalau witir tu dia tinggalkan berjemaah, kerana dia nak buat seorang di hujung malam nanti, perakhiran malam, maka tidak afdal sebenarnya. Pasal apa? Main jemaah tu lebih afdal. Maka kalau nak buat lagu mana? Lepas dengan tarawih berjemaah, semayanglah witir berjemaah. Lepas tu nanti nak buat tahajud, bangun tahu boleh tak? Boleh. Habis tu tadi dah sembahyang witir, witir maknanya sembahyang penutup malam. Tak apa, boleh buat. Tak jadi masalah. Jadi dia tanya, bolehkah orang yang dah lakukan solat witir sebelum tidur, bila bangun sebelum subuh, niat nak tambah witir lagi 4 rakaat? Contohnya, bolehkah begitu? Baik, witir ni cuma sekali setiap malam. Jadi bila dia bangun dah subuh, ya, tiba-tiba awal lagi, dia buatlah sembahyang lain pula, sembahyang wudhu, sembahyang tahajud, sembahyang taubat dan sebagainya. Kena buat witir lagi sekali tak? Tak payah dah. Kalau sebelum tidur dia dah buat. Ya.
Begitulah caranya. Habis tu orang kata witir ni sembahyang penutup, dah penutup nak buka apa pula? Buka pintu pergi ambil duduk lah. Gila sembahyang dah tu, tak ada masalah. Ya? Tak ada masalah apa pun ni. Wallahu a'lam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نوّر قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.